الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat mazmumah yang menidamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, yakni hati yang sejahtera dan bekalan amal yang diterima. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk kewajiban menunaikan hak kanak-kanak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat 37 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Bermaksud, maka dia yang Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik serta diserahkannya kepada Zakaria untuk dipelihara. Kanak-kanak adalah anugerah ilahi, insan yang seharusnya dilihat dengan pandangan kasih sayang. Kanak-kanak ialah permata negara, khazanah penilai. Mereka insan yang diharapkan untuk meneladani kepimpinan negara pada masa hadapan. Mereka selayaknya diasuh menjadi insan berguna, dididik dengan agama, ilmu dan kemandirian, dipupuk semangat juang dan disemai nilai budi untuk menghadapi kehidupan masa hadapan yang lebih mencabar. Konvensi mengenai hak kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001 mentaklifkan kanak-kanak ialah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Akta tersebut meliputi dasar-dasar yang menjamin hak kanak-kanak di Malaysia, merangkumi perlindungan, keselamatan serta penjagaan yang baik. Rekod Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan penduduk di bawah umur 18 tahun berjumlah lebih 9 juta orang, merangkumi 28% daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. Satu ansur yang semestinya diberikan perhatian, terutama usaha untuk mengembangkan kebolehan dan keupayaan mereka. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, ayat 37 surah Ali Imran yang khatib bacakan pada awal khutbah menceritakan perihal Maryam yang dibesarkan dengan didikan dan asuhan ibu bapanya, kemudian dia dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Perkataan nabatan hasanah bermaksud didikan yang baik, jelas menunjukkan Maryam mendapat kasih sayang, didikan agama dan perhatian secukupnya melalui kedua orang tua dan penjaganya. Natijahnya, Maryam menjadi seorang perempuan yang taat kepada Tuhannya serta bijak lagi berakhlak mulia. Islam menuntut umatnya agar menunaikan hak kanak-kanak, hak yang perlu disempurnakan dan diberikan kepada mereka, merangkumi keperluan asasi seperti pakaian, makan minum, tempat tinggal, perlindungan dan keselamatan, juga menjaga aib dan rahsia mereka, serta memberi perhatian dan melayan kasih sayang kepada mereka. Islam amat menitik beratkan kepentingan hak kanak-kanak dan melarang dilakukan apa jua bentuk
keganasan dan kezaliman terhadap mereka. Melalui sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya mencurahkan kasih sayang terhadap kanak-kanak seperti sabdanya, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Bermaksud, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menunjukkan belas kasihan terhadap anak-anak kecil kami dan tidak juga menunaikan hak orang-orang tua kami. Riwayat Ahmad. Ketika peperangan, Islam menegah sebarang bentuk perlakuan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kanak-kanak, mencederakan apatah lagi membunuh mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Aqra' bin Habis kehairanan melihat baginda mencium cucunya Hasan bin Ali. Lalu baginda bersabda, "Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi." Berpandukan kisah-kisah tersebut, ternyata kanak-kanak merupakan insan yang selayaknya diberi, dilindungi dan dicurahkan kasih sayang. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kebelakangan ini kes penderaan kanak-kanak semakin membimbangkan. Perangkaan menunjukkan berlaku peningkatan kes setiap tahun. Lebih menduga citakan, sebahagian pelakunya merupakan ahli keluarga atau orang yang mempunyai hubungan rapat dengan bangsa. Rekod Jabatan Kebajikan Masyarakat tahun 2020 mencatatkan 6.770 kes penderaan, penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak berbentuk penderaan fizikal serta emosi, dan penderaan seksual merupakan kes penderaan tertinggi. Di negeri Perak, 4.871 kes penderaan kanak-kanak dicatatkan berlaku antara tahun 2009 sehingga Mei 2023, dengan kurangnya berlaku 350 kes setiap tahun. Ketika kanak-kanak lain berpeluang menikmati kehidupan yang baik, terdapat sebahagian kanak-kanak yang kurang bernasib baik menjadi mangsa penderaan fizikal. Mereka diperlakukan bukan seperti manusia, dipukul dengan objek tumpul, disimbah dengan air panas, dikurung, diikat, dijela, tidak diberikan makanan yang secukupnya, dan pelbagai perbuatan penderaan lagi. Hak kanak-kanak untuk mendapat perlindungan dari orang dewasa dicabul dengan perlakuan tidak berberi kemanusiaan. Ada yang terpaksa menanggung kecacatan fizikal sepanjang hayat, mengalami gangguan emosi, hilang semangat hidup, dan pelbagai kesan buruk. Malah ada yang sehingga menyebabkan kematian. Antara punca yang mendorong perbuatan mendera kanak-kanak ialah kesempitan hidup, sikap panas baran, pergolakan rumah tangga, ketagihan judi, arak dan darah, serta nafsu puas bersifat haiwan. Perbuatan meninggalkan anak kecil bersendirian dalam kereta atau di rumah atau di bilik hotel tatkala orang dewasa sedang melakukan urusan tertentu adalah satu kecuaian dan tidak wajar dilakukan. Ummah memiliki tanggung jawab memastikan kanak-kanak berpeluang menjalani kehidupan yang selamat, dan dalam senantiasa prihatin dan peka terhadap perkara dan tanggung jawab yang melibatkan kelangsungan kehidupan kanak-kanak. Dengan kewujudan internet dan media sosial, kanak-kanak kini lebih terdedah kepada berbagai maklumat dan memperoleh maklumat tanpa terpisah. Karena itu, menjadi tanggung jawab ibu bapa memantau, memberi bimbingan dan menyusun langkah penjagaan untuk melindungi anak-anak daripada dipengaruhi oleh bahan maklumat yang tidak sesuai dengan peringkat umur mereka. Kanak-kanak berada dalam fasa
pelajaran. Lazimnya kanak-kanak mudah menerima apa jua didikan yang diberikan. Kanak-kanak ketika ini mestilah dibimbing mengenali diri dan dibina keyakinan. Suasana persekitaran sosial yang baik, ada di rumah, sekolah maupun di pusat asuhan, mesti diwujudkan. Kanak-kanak yang mengalami pengalaman kehidupan dipenuhi kesedihan dan tekanan akan melencatkan daya perkembangan emosi dan pemikiran mereka, mengakibatkan negara berkemungkinan keterputusan generasi muda yang berkualiti pada masa hadapan. Para tetamu Allah yang dimuliakan, mimbar menyimpulkan sarana berikut. Pertama, kanak-kanak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga, mendidik, mengasuh kanak-kanak merupakan proses dan tanggung jawab yang memerlukan kesabaran, kesungguhan, pengetahuan dan kebijaksanaan. Kedua, anggota masyarakat sentiran berdekatan harus peka dengan keadaan sekeliling, tampil membuat aduan jika dikenal pasti berlakunya kegiatan peneraan kanak-kanak. Ketiga, ibu bapa harus peka dan sensitif jika berlaku sebarang perubahan pada tingkah laku kanak-kanak, daripada sifat berani menjadi penakut, dari seorang yang ceria menjadi murung, atau menunjukkan perlakuan yang mencurigakan. Dampingi mereka dan diselidiki sebab berlakunya perubahan sikap, untuk mengenal pasti puncanya agar masalah dapat dikesan dan diubati pada peringkat awal. Keempat, jika mengenal pasti berlaku perbuatan penderaan terhadap kanak-kanak, segera hubungi talian kasih melalui 15999 untuk melaporkan aduan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril